Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Rifki bin Muhammad Nuruddin. Jenayah rasuah secara umumnya ia amat dilihat membawa kepada pelbagai implikasi buruk terhadap pembangunan sesebuah negara. Dalam Islam, perkara yang menindaskan individu lain adalah haram sama sekali. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM yang sebelum ini lebih dikenali sebagai Badan Pencegah Rasuah atau singkatannya BPR adalah sebuah organisasi kerajaan Malaysia yang mula beroperasi sebagai jabatan yang lengkap pada 1 Oktober 1967. Akhirnya, pada tanggal 1 Januari 2009, ia dibentuk semula sebagai SPRM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Haikal bin Mohtar. Saya akan menerangkan mengenai latar belakang SPRM. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM yang sebelum ini dikenali sebagai Badan Pencegah Rasuah atau singkatnya BPR adalah sebuah organisasi kerajaan Malaysia yang mula beroperasi sebagai jabatan lengkap pada 1 Oktober 1967. Akhirnya pada tanggal 1 Januari 2009, ia dibentuk semula sebagai SPRM. Pada awalnya BPR hanyalah sebuah jabatan kecil di bawah Pejabat Perdana Menteri JPM yang digunakan untuk melakukan kegiatan anti rasuah. Penukaran nama yang berlaku adalah bertujuan untuk menjadikan biro lebih birokratik. Sehubungan dengan itu, ia tidak hanya menyiasat kes-kes yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Oleh itu, ini adalah kali pertama jabatan ini meluluskan rang undang-undang untuk dibentuk. Matlamat utama peralihan ini termasuk untuk menggambarkan peranan agensi yang lebih tepat secara khusus untuk bertanggungjawab mencegah rasuah. Visi SPRM adalah untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas daripada rasuah sekaligus menjadikan SPRM ini agensi pencegahan rasuah bertaraf internasional. Tambahan pula, misi SPRM adalah bagi menerajui usaha pencegahan rasuah di Malaysia dan menjadikan SPRM sebagai organisasi yang progresif dan dinamik melalui pembangunan kapasiti dan kapabiliti yang berterusan. Sehubungan dengan itu, objektif SPRM adalah membantah segala bentuk rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa berterusan. Fungsi atau lebih tepat iaitu tujuan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM termasuk perkara 7 atas Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009. Yang pertama, untuk menerima dan mempertimbang sebarang aduan mengenai jenayah yang dilakukan di bawah Akta SPRM 2009 dan menyiasat aduan yang dibuat layak oleh Ketua Pesuruhjaya atau kaki tangan kanan. Yang kedua, mengesan dan menyiasat sebarang tindakan jenayah mencurigakan yang termaktub dalam Akta SPRM 2009. Sebarang percubaan yang disyaki melakukan di kesalahan bawah Akta SPRM 2009 dan segala konspirasi yang disyaki melakukan jenayah di bawah Akta 2009. Selain itu, menurut kajian amalan sistem prosedur bagi institusi awam adalah untuk memudahkan penemuan pelanggaran di bawah Akta Anti SPRM 2009 dan tinjauan tingkah laku, sistem atau prosedur yang ditetapkan oleh Ketua Pesuruhjaya yang boleh menyebabkan rasuah. Kronologi YNDB dan rasuah. Dana kekayaan pada negara YNDB pada asalnya diwujudkan untuk membantu membangunkan ekonomi Terengganu dan membantu mengekalkan ekonomi sosial rakyat Terengganu amnya. Dari masa ke masa, dana itu telah meluaskan fokusnya termasuk menyediakan sokongan pembangunan ekonomi kepada negeri Terengganu secara keseluruhan. YNDB ditubuhkan sebagai Terengganu Investment Authority TIA pada tahun 2008. Pada 2009, kerajaan mengambil alih dan menamakan Satu Malaysia Development Berhad sesuai dengan penjenamaan Satu Malaysia yang diasaskan oleh Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib Tun Razak. Kemudian YNDB memberi tumpuan kepada projek pembangunan strategik terutamanya dalam pembangunan sumber tenaga, hartanah, pelancongan dan peniaga tani. Sejurus hal ini, YNDB membuat beberapa pinjaman untuk menjayakan YNDB. Mengikut rekod semasa berikut adalah beberapa pinjaman yang diberikan oleh YNDB untuk memulakan beberapa projek besar yang melibatkan pembangunan hartanah komersial dan penjanaan kuasa percuma. Berdasarkan harga hartanah semasa dan projek yang dirancang, jumlah pinjaman yang sepatutnya diambil YNDB adalah sekitar 42 bilion. 2. Pinjaman pertama Tanjung Purchase Energy dan pembelian genting Sanyan Power Sdn Bhd kini dikenali sebagai Logi Kuala Langat Kuasa, masing-masing berjumlah 8.5 bilion dan 2.3 bilion. Pendatang asing tanpa izin parti ialah golongan yang masuk atau tinggal di sesebuah negara secara haram. Haram yang dimaksudkan adalah kerana tidak mengikut undang-undang imigresen, contohnya memasuki negara seperti Malaysia tanpa permit, tidak melalui pintu masuk utama atau dikenali sebagai lorong tikus dan diatur oleh sindiket
pemerdagangan manusia. Sebahagian daripada mereka juga masuk ke Malaysia seorang diri dengan tujuan yang meragukan tanpa diatur oleh mana-mana pihak. Kebiasaannya mereka akan berkumpul, melepak dan bergerak dalam jumlah yang agak ramai di kawasan tumpuan seperti Kuala Lumpur. Selain itu, mereka juga tidak mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Contohnya, golongan yang berada di Kuala Lumpur kerana mereka membawa tabiat kotor dari negara mereka dan membuang sampah merata-rata, meludah merata-rata, dan ini menyebabkan imej bandar menjadi tercalar. Selain menyakitkan mata, pelancong dan meletakkan pekerja pemisahan, Malaysia yang kini semakin maju dan berkembang menjadi punca ramai parti berhijrah dari negara asal ke sini. Antara sebab-sebab faktor tarikan mereka datang ke negara ini adalah gaji yang lumayan, tawaran pekerjaan dan tempat tinggal yang sempurna. Kebanyakan mereka berasal dari Bangladesh, Filipina, India, Indonesia, Kemboja, Myanmar dan Nepal serta Pakistan. Terdapat juga rakyat Afrika yang menjadi parti berdasarkan berita-berita tempatan sejak sekian lama. Jalan Tun Siu yang terletak di semenanjung Malaysia telah diberi julukan Little Dhaka kerana warga Bangladesh yang berhijrah ke situ melakukan aktiviti perniagaan yang telah menjadi tumpuan rakyat. Warga Nepal pula biasanya bekerja sebagai pengamal keselamatan seperti yang digariskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Keadaannya hanya mereka dibenarkan berbuat demikian. Meskipun begitu, terdapat juga warga India dan Indonesia bekerja sebagai pengawal keselamatan diuruskan oleh syarikat pengawal keselamatan haram. Sekaligus telah menyalahi peraturan khusus yang telah dibuat oleh KDN. Ada juga yang telah menjalinkan hubungan dengan warga tempatan dan menimbulkan keresahan pasangan warga tempatan kerana mereka cenderung melakukan aktiviti maksiat dan rogol, dan perbuatan ini adalah salah satu daripada beberapa tindakan seks luar tabi'i. Segelintir daripada mereka kini fasih bahasa Melayu kerana telah lama menetap di Malaysia. Isu parti bebas dan rasuah. Pengerusi Yayasan Keprihatinan Komuniti Malaysia MCCF mendakwa individu dan pegawai kerajaan merupakan dalang dalam kegiatan jenayah terancang penyelundupan pendatang asing tanpa izin parti yang semakin meluas. Beliau berkata pihaknya yang menjalankan kajian sejak tahun 2015 isu kebanjiran parti ke Malaysia seperti bom jangka kerana mengancam keselamatan negara. Hasil rekod tangkapan Suruhan Pencegah Rasuah SPRM terhadap kaki tangan agensi-agensi penguat kuasa seperti Jabatan Imigresen, Polis Diraja Malaysia dan pihak berkuasa tempatan merupakan bukti rasuah menjadi salah satu punca parti yang semakin berani untuk menetap di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman bin Muhammad Aziz. Statistik rasuah di Malaysia. SPRM melaporkan statistik tangkapan bermula daripada Januari hingga Jun tahun ini sahaja. Seramai 509 individu ditahan kerana terbabit rasuah. Daripada jumlah itu, sebanyak 51% atau bersamaan 260 tangkapan membabitkan orang awam, manakala bakinya 49% lagi atau bersamaan 249 tangkapan membabitkan penjawat awam. Mengikut statistik membabitkan sektor penjawat awam ini, tangkapan paling banyak adalah membabitkan kumpulan sokongan iaitu 169 tangkapan, mengikuti 74 tangkapan membabitkan kumpulan pengurusan dan profesional, manakala bakinya 6 lagi membabitkan kumpulan pengurusan tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Jasmadi. Saya akan teruskan dengan punca-punca rasuah. Yang pertama adalah gaji yang rendah menjadi inisiatif utama untuk penjawat awam yang terlibat dengan rasuah. Kaki tangan awam sering berhujah bahawa gaji kerajaan dalam sektor awam adalah tidak mencukupi, dan ini terutama berlaku di negara yang mempunyai gaji pendapatan rendah. Sebab itulah masalah rasuah sering melibatkan penjawat awam. Yang kedua ialah peluang untuk melakukan jenayah itu. Untuk melakukan jenayah ini, keadaan mestilah bersesuaian dengan pihak yang terlibat. Jika seorang meminta sesuatu dianggap penting oleh pihak kedua dan pihak kedua memahami kepentingan tuntutan orang yang meminta, maka dengan memberikan peluang kepada pihak kedua untuk mendapatkan ganjaran daripada orang tersebut akan memastikan pihak yang satu lagi memberikan apa yang orang itu inginkan. Yang ketiga ialah birokrasi adalah punca kepada banyak masalah dalam perniagaan, termasuklah rasuah. Ini kerana birokrasi sering menyukarkan sesuatu untuk bergerak ke hadapan dengan cepat, yang menyebabkan orang ramai akan mengambil kesempatan daripada peluang untuk mencepatkan perkara tanpa bertanggungjawab. Yang keempat adalah dasar sebuah negara memainkan peranan dalam berleluasanya rasuah. Selalunya terdapat undang-undang yang tidak mencukupi untuk menghukum pesalah dan penguatkuasaan selalunya yang lemah. Akibatnya rasuah sering merebak tanpa dikawal. Hubung kait korupsi dan rasuah. Menurut Dewan Bahasa, rasuah ialah satu amalan atau tindakan yang tidak boleh dipercayai. Transparansi Internasional mentaklifkan rasuah sebagai satu penyalahgunaan kuasa. So, dalam hubung kait, dalam senario yang lebih serius, rasuah mengorbankan banyak nyawa.
TI berkata kira-kira 500 bilion dana peruntukan kesihatan hilang akibat rasuah setiap tahun, dan disebabkan rasuah yang berlaku dalam sektor kesihatan membunuh kira-kira 140,000 kanak-kanak setahun. Ini mendorong kepada peningkatan global terhadap rintangan antimikrob, mencegah rawatan HIV dan AIDS, kebolehcegahan untuk bertindak balas terhadap COVID-19. Rasuah telah menjadi penggerak kepada beberapa konflik paling hitam dalam sejarah baru ini, dengan membantu mewujudkan keadaan di mana konflik ini terus berkembang. Ia mengekalkan kemiskinan, ketidaksamaan, ketidakadilan, pembaziran dana yang sepatutnya dibelanjakan untuk pembangunan dan keselamatan, dan memudahkan operasi kumpulan pelampau dan sedikit jenayah terancang. Nenek F. Rundi, pakar pembangunan sektor swasta, berkata rasuah kekal sebagai masalah penting di dunia, tetapi tidak ada persetujuan tentang cara untuk mengatasinya. Isu ini penting dalam konteks perdagangan dan pembangunan antarabangsa kerana sektor swasta memainkan peranan yang semakin penting dalam hasil pembangunan. Selain itu, negara yang mempunyai struktur kerajaan yang lemah berkemungkinan besar memerlukan bantuan pembangunan ekonomi. Yang terakhir sekali dalam pembincangan tentang rasuah adalah implikasi rasuah. Apakah implikasi rasuah? Dalam aktiviti rasuah, tiada siapa yang boleh meramalkan hasil tindakan mereka atau rancangan masa depan mereka. Kemajuan sebuah negara bergantung kepada kepintaran dan kepakaran yang ada. Rasuah hanya akan menghakis kepercayaan masyarakat terhadap golongan ulama tersebut. Golongan utama. Tambahan pula kerajaan menjadi lemah kerana kehilangan hasil atau tergaji kerana tiada tindakan sewajarnya. Seperti jika tidak berhati-hati, rasuah akan menggantikan cukai yang sepatutnya dikutip. Sebagai contoh yang berlaku di Filipina, di mana ia mencatatkan sejarah kejatuhan kerajaan Presiden Marcos akibat rasuah yang berleluasa. Masalah asas yang dihadapi rakyat seperti membasmi kemiskinan akan terus gagal kerana sumber yang ditubuhkan untuk membantu golongan miskin telah digelapkan. Pentadbiran kerajaan akan dilihat penuh dengan kelemahan apabila rasuah berleluasa, kehilangan cukai pendapatan akibat rasuah dan kemasukan warga asing secara haram. Dr. Mahathir Mohamad percaya jika orang bermula melihat rasuah sebagai perkara yang biasa dalam kehidupan, ia akhirnya akan menjadi perkara biasa dalam masyarakat. Ini juga akan menimbul tekanan kepada individu untuk mengambil bahagian aktiviti rasuah serta kepada pegawai kerajaan yang akan mempunyai pengaruh yang lebih dalam masyarakat. Rasuah akan terus memberi kesan negatif. Antara pencegahan rasuah di Malaysia oleh kerajaan terdahulu iaitu unit pencegahan rasuah. Sebelum ini, pendekatan awal yang telah dibuat adalah dengan menubuhkan satu unit di bawah Jabatan Perdana Menteri yang menjalankan aktiviti pencegahan rasuah. Unit dijalankan melalui ceramah dan dialog, dan unit itu dikenali sebagai unit pencegah rasuah. Cawangan Special Crime di bawah Jabatan Polis bertanggungjawab bagi siasatan kes rasuah, manakala Kementerian Undang-Undang mengendalikan proses pendakwaan. Seterusnya, Badan Pencegahan Rasuah. Unit Pencegahan Rasuah, Jabatan Perdana Menteri, Cawangan Special Crime, Jabatan Polis dan bahagian pendakwaan Kementerian Undang-Undang iaitu badan yang menjalankan tugas dalam mengekang amalan rasuah digabung menjadi Badan Pencegahan Rasuah. Tugas pencegah dan penguatkuasaan akan lebih teratur dan kemas sebagai satu entiti. Usaha pencegahan menangani rasuah dan realiti masa kini. Yang pertama, dari segi Islam. Dalam Islam terdapat dalil-dalil yang menyatakan bahawa hukum bagi orang yang mengambil rasuah dan pemberi rasuah adalah haram. Berdasarkan ayat Al-Baqarah ayat 188. Ini membuktikan bahawa rasuah bukan hanya berlaku pada masa kini, malahan sudah berlaku pada zaman Rasulullah lagi. Hukum pengharaman rasuah jelas dalam Al-Quran dan hadis, namun disebabkan kurang penerapan agama dalam individu, kegiatan jenayah ini sukar dibendung. Seterusnya, Akta Pencegah Rasuah. Dikenali sebagai Akta Mencegah Rasuah 1961, Akta 57, membabitkan hukuman denda kepada pesalah sebanyak tidak lebih daripada RM10,000 ataupun penjara yang tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Namun hukuman tersebut dibaik pulih dan menambah kepada penjara tidak kurang daripada 14 hari dan maksimum 20 tahun penjara, dan denda 5 kali ganda bagi nilai rasuah yang diterima atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Walau akta ini telah dibaik pulih, namun ia masih tidak lagi mampu membendung amalan rasuah yang menjadi kebiasaan dalam negara. Dan makin berlaku pertambahan kes-kes rasuah di mana kebanyakannya adalah melibatkan golongan politik. Kesimpulannya, kegiatan rasuah ini adalah perbuatan yang haram sama sekali dalam Islam.
Gejala rasuah ini amat sukar untuk ditangani, akan tetapi jika peranan dan rasa tanggungjawab dalam diri ketika menjalankan tugas secara individu atau masyarakat, ia dapat memberi impak yang positif terhadap pentadbiran Malaysia.